Saya bukan Ahlong, tapi saya nak tolong. Pertolongan yang bakal memusnahkan kehidupan peminjam selamanya. Tuhan mereka adalah duit. Kerja dia memberi pinjaman dan mengambil bunga. Geng-geng tertentu yang menjadikan bisnes ini bukan satu sumber menambah pendapatan kumpulan dan individu tertentu lah. Mereka sentiasa mengenakan cah yang tidak pernah habis. Iklannya hebat, tawarannya memikat, memberi pinjaman sekelip mata tanpa perlu naik turun pejabat. Modus operandinya licik, mangsa tersasar dalam neraka dunia. Anda sedang menyaksikan BS Channel. Sebanyak 6 aplikasi dalam talian pemberi pinjam wang PPW tidak berlesen disyaki menyalahgunakan data pribadi tidak berkaitan dengan urusan pinjaman tanpa kebenaran peminjam. Jabatan Pelindungan Data Pribadi JPDP mengesahkan kertas siasatan sudah dibuka terhadap aplikasi yang dikenal pasti. Dalam satu kenyataan, JPDP memaklumkan 6 aplikasi terbabit adalah AsiaLand, Dreamland, iPayFriend, iPinjaman, Helpland for You dan GoCash for You. Siasatan dilakukan dengan kerjasama Cyber Security Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengikut Seksyen 5 Akta Pelindungan Data Pribadi 2010 Akta 709. Sehubungan dengan itu, peminjam yang data pribadinya disalahguna oleh aplikasi dalam talian PPW tidak berlesen diminta menghubungi bahagian penguatkuasaan JPDP. Rakyat Malaysia diingatkan berhati-hati apabila membuat sebarang pinjaman secara dalam talian, terutama semasa memberikan persetujuan terhadap aplikasi yang telah dimuat turun bagi mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab mempunyai akses tidak sepatutnya. Aku nak cerita, nak share pengalaman aku menyelesaikan masalah Along. It is very simple je aku cakap kau. Tapi ramai orang dia tak tahu. Sebab apa? Bila kau berhutang dengan orang, engkau akan rasa bersalah. Sebab tu jangan buat silap dengan orang. Sebab bila engkau silap, engkau punya keyakinan diri, engkau punya confident akan menurun. Automatik engkau akan jadi takut lah dengan orang semua. Sebab apa? Engkau ada tersangkut dengan orang. Tapi kalau engkau free, kau tak ada apa-apa kaitan dengan orang, engkau akan sentiasa confident dan berani. Faham tak? Jadi apa yang aku nak cakap pada mangsa-mangsa Along ni, macam ni je lah cerita dia. Aku tengok banyak orang dah pergi jumpa agensi mana entah aku pun tak tahulah. Dikenakan yuran, dikenakan penjadualan jadual bayar balik semula. Oh, bunga dipotong tapi jadual pembayaran baru dibuka pula. Bermakna ada rundingan tau dengan kegiatan jenayah Along ni. Bermakna agensi tu dia membuat rundingan dengan penjenayah, tahu tak? Aktiviti jenayah mana ada rundingan. Faham? Sebab tu aku banyak kali cakap, mangsa-mangsa Along kalau datang kat aku kalau 1 sen Along tu tak dapat dah. Bukan setakat interest stop, payment stop terus. Pasal apa? Pertama, kalau Along tu dia adalah satu syarikat pemberi pinjaman wang yang berlesen ya, dia tak akan membuat gangguan, ancaman, ugutan ni semua. Sebab dia ada lesen. Kau tak bayar, dia saman kau kat court. Dia LOD kau kat court. Tapi kalau dia pergi kacau rumah, dia hantar mesej ugut apa semua ni, itu menunjukkan dia tak ada lesen. Faham tak? Pertama, untuk peminjam-peminjam Along ni, nak pastikan ya, korang nak tahu satu-satu pemberi pinjaman wang tu dia ada lesen atau tidak, dia berurusan dekat mana? Ya? Dia mesti berurusan dengan kau di pejabat dia. Mana boleh berurusan di dalam kereta, di kaki lima, di kedai mamak. Ini menunjukkan dah melanggar peraturan lesen yang dikeluarkan oleh KPKT. Yang kedua, dia tak boleh buat iklan kat pokok-pokok ni semua. Kalau dia tampak iklan kat pokok ni, dia tu Along tak ada lesen. Faham tak? Dia hanya boleh membuat iklan ni pada signboard pejabat dia je. Business card pun tak boleh ada. Nampak tak? Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran syarat-syarat pemegang lesen memberi pinjaman wang ni berlaku. Tapi dia orang lakukan tu dengan cara yang terancang. Jadi mungkin itu sebabnya ramai orang confuse. Faham tak? Bila berlaku satu-satu masalah terhadap korang belajarlah tentang masalah tu.
Macam mana nak menyelesaikan dia? Apa ruang-ruang yang ada untuk korang nak selamatkan diri? Faham? Ni aku nak cerita perangai Along. Aku pernah menyelesaikan satu masalah Along yang paling besar aku pernah selesaikan adalah pinjaman 1.4 juta di Kelang. Peminjam tu adalah Cina, pemberi tu pun Cina. Tapi Cina ni dia main jumpa aku. Selepas dia pergi dekat satu agensi tu, didapati tak, agensi tu buat jadual pembayaran balik semula apa semua. Pinjam 400,000, bayar 1.4 juta. Ada masuk akal tak? Tak masuk akal. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Malahan agensi yang kononnya nak membantu mangsa-mangsa Along ni, dia pula pergi berunding dengan penjenayah-penjenayah yang menjalankan aktiviti pemberi pinjaman wang haram ni. Dah tahu penjenayah, tak payah berunding. So bila mangsa ni datang jumpa aku senang je. Aku ada cara nak buat duit dengan Along ni macam mana. Ada cara dia. Bukannya ambil duit daripada mangsa, tapi kita ambil duit daripada Along tu balik. 1.4 juta tuntutan Along tu. Sudahnya Along tu kena bayar balik dekat mangsa dekat 40,000. Aku dapatlah 10,000. Mangsa bagi kat aku. Ini cara buat duit. Ini pergi duk berdondang sayang dengan Along tu, pergi bincang. Okey lah, you jangan kacau dia lagi. Saya panggil dia bayar lu sikit-sikit. Apa? Penjenayah-penjenayah ni semua, undang-undang dan penguatkuasaan semua dah duduk bawah tapak kaki dia. Semua orang nak kena takut dengan Along. Along ni tak payah takut. Kebanyakan Along yang aku kerjakan, bila kena tangkap dengan polis, cek dia punya telefon, WhatsApp dia, mat kuntum je semua ni, dia orang ni. Pagi-pagi hantar mesej kat awet, I love you lah, I miss you lah. Dia orang ni semua mat kemboja tau, mat kuntum. Muka ganas, cakap ganas, dekat dalam hati ada bunga. Tu. Engkau memanglah takut. Dia memanglah berani takut engkau sebab dia tahu engkau ada salah dengan dia. Tapi kalau kau buat kering, buat tenging kau, dia pun tak tahu nak buat apa dah. Pertama dia tak ada lesen, dia nak buat apa dengan kau? Itu satu. Yang kedua, bagi pinjaman-pinjaman yang bawah 10,000, ni aku nak ajar lah ya. Kalau dah nama dia tu pemberi pinjaman wang berlesen, aku nampak lah ya, cadangan aku ya, rakyat Malaysia pergi pinjam je dekat alun-alun tak berlesen. Jangan cari yang ada lesen. Ada lesen dia saman kau, dia heret kau ke mahkamah. Cari yang tak ada lesen. Kau bedal je duit dia. Dia nak buat sangat aktiviti haram, kau bedal duit dia. Lepas tu kau buat pekak je. Hari-hari kau pergi minum teh depan kedai dia, depan office dia, ataupun depan rumah dia. Faham? Dia takkan boleh buat apa punya. Tak mungkin sebab pinjaman bawah 10,000 yang dia tuntut tu, dia nak ugut kau, bunuh lah, nak ancam kau, nak kacau kau. Tak mungkin. Kalau masuk lokap kan, duit jamin pun tak cukup tu kan. Dia pun tahu juga kira dia pun ni. So tak payah takut dengan alung-alung ni. Kau takut dengan dia tu pasal dia bermaharaja lela. Ini agensi tu aku dengar kata sembang, telah berjaya menyelesaikan berpuluh ribu ke alung lah apa semua. Tapi aku tengok dia takut dengan alung. Kalau dia tak takut, tak ada rundingan punya. Kalau datang dengan jebat, tak ada runding punya. Tahu macam mana aku buat duit? Bakar alung tu, bagi dia merepek. Tahu, bagi dia buat ancaman, bagi dia buat ugutan jenayah kat kau. Lepas tu bawa main sini. Ini alung-alung ni kau bakar dia, dia mula lagi nak cakap besar. Nanti gua baling cat lah, gua bunuh lu lah, gua colik lu anak. Kalau dia cakap benda-benda macam ni, pergi balai report je. Apa susah? Nanti IO tahulah nak uruskan RO bahagian tangkapan, pergi tangkap alung ni. Bila dah tangkap, let's say sepanjang dia mengugut kau, mengancam kau, kau pergi buat report. Tak jalan, pergi buat lagi satu report. Dia kacau lagi, buat lagi report. Katalah ada 4-5 report. Lepas tu engkau arrange lah macam mana sampai dia ni kena tangkap dengan polis. Kalau engkau duk call IO tu, sampai masa IO mesti tangkapnya. Betul terbukti ada ugutan jenayah, polis mesti tangkapnya. Kalau polis tak tangkap, engkau nampak macam polis bersekongkol dengan alung ke apa ke, kau pergi Biro Aduan Awam, pergi Suruhanjaya Integriti apa semua. Jadi bagi aku, polis mesti tangkapnya. Bila polis tangkap, kau pandai-pandai lah. Alung ni kalau dia kena tangkap, dia tak nak duduk lokap tu. Dia ada duit, dia mesti nak pelepas diri dia punya. Faham tak? Sebab Cina pantang dia masuk balai. Belum masuk lokap, masuk balai pun dah kira suai dah tau Cina. Aku tanya kat mangsa alung yang Cina tu, yang pernah berurusan dengan aku tu, yang aku selesaikan masalah dia tu.
Dia kata apa? Banyak sway. Sebab aku banyak kali bawa dia pergi balai buat report kan. Sampailah kena tangkap Along tu. Bila kena tangkap, report dia ni dah ada 11 report lah. Apa aku buat dengan 11 report tu? Bila Along ni masuk lokap, dia akan minta settle. Bila nak settle, mangsa mesti kena tarik report balik. Faham tak? Nak tarik report, kau tahu aku buat macam mana? Satu report kita nak 1,000 atau 10,000. Jadi kalau satu report, okey boleh, saya panggil itu mangsa tarik report balik. Tapi satu report tarik nak 1,000. 11 report 11,000. Kau demand apa masa tu, Along tu dia akan bagi kat kau. Sebab apa? Dia nak pelepas diri dia. Faham? Bila dah ada report, apa-apa yang jadi kepada engkau selepas pada tu, dia adalah suspek utama. Faham tak? So itu je cara dia. Tak payah takut dengan Along ni. Jangan bayar. Aktiviti jenayah janganlah bersekongkol. Kau dah tahu dia buat ugutan, bermakna dia adalah ceti haram. Along yang membuat kerja-kerja jenayah, aktiviti jenayah, memberi pinjaman dan melakukan pemerasan ni. Buat apa kau pergi layan dia lagi? Buat apa kau pergi bayar dia lah apa semua ni? Buat apa kau nak menggalakkan lagi aktiviti jenayah Along ke? Faham tak? Tiada rundingan dengan penjenayah. Itu konsep dia. Sebab itulah tak boleh benteras. Jadi saranan aku kepada mangsa-mangsa Along, mulai sekarang, kalau Along tu tak ada lesen, dia memang akan buat ancaman dan ugutan pada kau. Tapi kalau dia ada lesen, dia akan call kau, bagi notis, bagi surat secara rasmi apa semua. Finally dia akan buat tuntutan kat mahkamah terhadap kau. Ini Along ada lesen. Kalau kau kena yang ada lesen ni, aku tak boleh tolong lah. Faham? Pasal apa? Dia legal. Tapi kalau Along yang illegal ni, halamak, seronok buat duit sebenarnya. Buat apa takut kan dia? Itu lubuk duit tu. Kita kerjakan dia sampai kita pau dia balik. Aku tahulah. Lubang ni aku dah pernah buat banyak kali je. Faham tak? So mana-mana agensi atau pihak yang cuba nak jadi orang tengah, nak membantu masyarakat dalam kes Along, kalau dia pergi berunding je dengan Along tu, bermakna dia tu lagi besar ni Along. Ada pula buat jadual pembayaran semula dengan orang yang menjalankan aktiviti jenayah, pemberi pinjaman wang haram ni. Mana boleh? Sebab tu aku banyak kali cakap, bagi mangsa-mangsa Along yang datang jumpa aku, Along tu 1 sen pun tak dapat dah. Silat-silatkan, kita pau Along tu balik. Nak pau dia senang je. Tekan report, bakar dia. Kalau dia tak buat ugutan, kau bakar dia. Bakar, bagi dia naik angin. Dia naik angin kan, dia duk rasa kau takut sangat dengan dia, kau pancing-pancing lah dia. Pancing sampai dia buat ugutan, ancaman. Ambil mesej-mesej tu, pergi buat report. Sebelum kau buat ni semua, pastikan Along tu kau tahu dia kat mana. Aku kalau jejak Along ni, sampai rumah dia kat mana, kereta dia berapa biji, semua aku dapat. Tahu? Itu sebab mangsa Along yang dia pinjam dia kena sampai 1.4 juta tu di Kelang tu, aku kerjakan balik Along tu, kami dapat balik 40,000 lebih. Along tu bagi balik. Faham tak? So okey lah. Jangan duk berurusan dengan orang-orang yang dia kononnya nak menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah Along, tapi dia dengan cas lah, bayaran lah, buka fail lah, apalah semua, lepas tu buat penjadualan semula. Mana ada urusan rundingan dengan penjenayah? Kalau ada, bermakna engkau terlibat dengan aktiviti jenayah lah. Kalau dah terlibat dengan aktiviti jenayah ni, kalau setahu akulah, Poka, Sosma semua tunggu kau nanti. Kan? Siapa yang membuat aktiviti berunding dengan penjenayah dan menjejaskan masyarakat, malahan seolah-olah menggalakkan lagi aktiviti jenayah Along, orang ni patut bagi pakai gelang kaki je. So fikir-fikirkan. Itu saja aku nak cakap pasal Along ni. Kes Along ni tak berapa nak untung, jadi aku malas nak cakap sangat. Tapi tak apalah, banyak orang duk tanya-tanya, aku cakap jugalah. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.